Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni dapat lagi kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kemudian kita duduk sebentar beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar sedikit perkongsian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedar tak sedar kita akan menerima kedatangan bulan Ramadan. Sekarang kita berada di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, adalah merupakan salah satu daripada bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kerana itu disebut di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maksud firman Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Jadi kita semua tahu bahawa 4 bulan haram ni salah satunya adalah bulan yang kita sedang berada di dalamnya, iaitu bulan Rajab. Baik, kerana itulah Nabi mengajarkan kepada kita, apabila masuk sahaja ke dalam bulan Rajab, ada satu doa khusus untuk kita amalkan. Doa tersebut berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita sama-sama memeliharanya. Kita bersama-sama beramalkannya. Selepas solat kita baca doa tersebut. Sebab berapa ramai daripada salafus saleh, para ulama kita, mereka semua mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita ingat bulan Ramadan tahun lepas, kita semua tak dapat peluang bersolat tarawih berjamaah di masjid. Tahun lepas yang dibenarkan 5 orang, 5 orang sahaja. Jadi kita doa agar tahun ini kita semua dapat sama-sama menunaikan solat sunat tarawih. Tuan-tuan, kita perlu doa, sebab solat sunat tarawih ni fadilatnya sangat besar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesempatan berada di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Pada tajuk yang lepas kita telah mengupas bagaimana Nabi SAW menyertai usaha membina semula Kaabah, dan kita telah mengetahui bagaimana pemimpin kabilah dalam Arab ini, mereka itu berebut-rebut untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, sehinggalah seorang pemuka daripada mereka mengutarakan satu idea, siapa yang datang pertama hari esok, orang tersebutlah yang akan menentukan bagaimana Hajarul Aswad itu diletak kembali ke tempatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan orang tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sebut bagaimana Nabi membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad itu di tengah-tengah, dan langsung setiap hujung daripada kain serban itu dipegang dan dibawa ke berdekatan dengan Kaabah, dan Nabi SAW sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya sekarang. Jadi pada malam ini kita akan menyentuh tajuk baru yang bertajuk berkhulwah di Gua Hira. Bila usia Nabi Muhammad SAW mencapai 40 tahun, baik, baginda begitu gemar mengasingkan diri untuk beribadat dan berkhulwah di Gua Hira. Kita dah tahu kehidupan Nabi SAW, dan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bila Nabi hampir ke umur 40 tahun, Nabi jadi gemar untuk mengasingkan diri untuk beribadah dan berkhulwah di Gua Hira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua tahu keadaan Gua Hira ini. Perjalanan mendakinya lebih kurang 1,5 jam Gua Hira, dan di atas Gua Hira tersebutlah tempat di mana Nabi SAW berkhulwah. Atas puncak tu turun sikit adalah tempat di mana Nabi SAW duduk. Nabi kadang-kadang duduk mengambil masa yang lama. Kalau kita mendaki Gua Hira ni, kita dapat jumpa kebiasaannya masyarakat yang mendaki Gua Hira ni sama ada Pakistan atau Turki. Mereka sangat rajin pergi ke tempat-tempat sebegitu. Jadi kalau tuan-tuan yang pernah sampai, tahulah daripada Gua Hira tu sendiri kita dapat melihat keseluruhan kota Makkah, dan di sana pandangan kita terus menghala ke Kaabah. Baik. Selalunya amalan ini memakan masa beberapa hari dan malam. Jadi Nabi duduk kadang-kadang bukan 1 hari 2 hari, tetapi beberapa hari, dan kadang-kadang melewati 1 bulan. Dikatakan bahawa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, 3 tahun yang terakhir itu, dalam bulan Ramadan Nabi duduk di Gua Hira selama 1 bulan. Sebulan. Beginilah keadaan Nabi Muhammad SAW yang berulang-alik di antara rumah baginda dan Gua Hira, sehinggalah datangnya wahyu yang pertama. Baik, kita tengok pengajaran dan renungan. Sesungguhnya kegemaran Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri dan beruzlah di Gua Hira sebelum diutuskan sebagai seorang Rasul mengandungi makna yang sangat mendalam dan memberi implikasi yang begitu penting kepada seluruh penghidupan umat Islam dan agama Islam khususnya. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti nak bawa kita melihat apakah implikasi daripada perbuatan Nabi berkhulwat di Gua Hira.
Barangkali yang kita faham tentang khalwat di zaman kita sekarang ni adalah seorang lelaki dan perempuan, orang kata tangkap khalwat. Maksudnya mereka berdua bersunyi-sunyian. Nabi SAW bersabda, tidak duduk seorang lelaki dan seorang perempuan, melainkan yang ketiga itu adalah syaitan. Sebab tu alhamdulillah hari ini, yang sebagaimana kita tahu isu sugar daddy, sugar baby ni kan, pejabat mufti wilayah dah mengeluarkan fatwa haram terlibat dengan perkara tersebut, dan mendownload aplikasi dia pun hukumnya haram. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, dalam handphone kita ni macam-macam benda dihidangkan, bahkan secara percuma nak akses dia. Ada aplikasi khusus. Tuan-tuan bayangkan, dulu kalau orang nak buat jahat, bukan main payah dia nak berjanji nak buat jahat. Tapi orang zaman sekarang kalau nak buat jahat, dia boleh buat senyap-senyap je. Ada aplikasi khusus untuk orang yang bernafsu songsang, untuk menempah apa? Menempah teman dia lah, nak buat benda tak baik. Jadi alhamdulillah pejabat mufti wilayah dah keluarkan fatwa mengatakan haram. Sebab kita risau orang muda sekarang, lagi pula zaman PKP ni, orang hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi cara mudah nak dapat duit ni, kadang-kadang kalau kita tak ada aset lain, apa lagi yang kita ada orang tak, yang kalau tak fikir panjang, jual aset diri dia sendiri, maruah diri dia. Waliyazubillah. Baik, jadi khalwat yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Gua Hira ini adalah Nabi duduk dan bertafakur. Nabi memikirkan berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini membuktikan bahawa setiap Muslim itu tidak akan sempurna sifat keislamannya. Syekh Ramadan kata seseorang Muslim itu takkan sempurna keislamannya walaupun ia berkepribadian atau berakhlak yang tinggi. Walaupun orang tersebut akhlak dia tinggi, berkepribadian mulia, serta beribadat tidak putus-putus terhadap Allah, kalau dia tidak mengasingkan dirinya. Syekh Ramadan kata, kalau ada seorang Islam mempunyai kedudukan yang tinggi, akhlak yang baik, tapi kalau dia tidak melakukan uzlah ni, maka tak sempurna imannya, tak sempurna Islamnya. Sebab apa tujuan uzlah ni? Uzlah ni untuk menilai dan mencari ketenangan jiwa dan segala sesuatu yang membolehkan ia sampai kepada hakikat keagungan ilahi. Seorang pendakwah namanya Syekh Mustafa Sibai, penulis buku Hakaza 'Allamatnil Hayah, begitulah kehidupan mengajarkanku. Beliau menulis, seorang pendakwah itu seharusnya mempunyai suatu masa yang khusus untuk melakukan uzlah. Maksud dia, seorang pendakwah tu dia tak boleh berhenti setiap hari berceramah, setiap hari mengajar dan sebagainya. Dia perlu ada waktu khusus untuk diri dia sendiri. Untuk apa waktu khusus tersebut? Untuk memikirkan tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang orang yang sibuk mengajar orang lain, dia terlupa untuk diri dia beramal. Mungkin orang yang menggalakkan orang lain melakukan zikir, barangkali dirinya jauh daripada zikir. Sebab itulah ulama berpesan, macam Syekh Ramadan sebut, tak sempurna seseorang
keislamannya, melainkan dia memperuntukkan sebahagian daripada masanya untuk beruzlah. Semuanya ini merupakan jalan bagi setiap Muslim yang mahu menempatkan dirinya sebagai seorang Muslim sejati, terutamanya kepada mereka yang mahu menjadi pendakwah ke jalan Allah dan pembimbing ke jalan yang benar. Sebab itu seseorang pendakwah perlu sangat ada bekal. Saya teringat membaca kisah kehidupan Syekh Murtada ketika mana Syekh Murtada almarhum mufti, beliau diberikan tugasan ataupun diberikan jawatan sebagai mufti kerajaan Negeri Sembilan. Ketika itu beliau bertemu dengan sebahagian ustaz-ustaznya, guru-gurunya. Dan yang menariknya, salah seorang ustaz kepada Syekh Murtada ni, dia tanya Syekh Murtada, berapa banyak kau zikir kepada Allah SWT sekarang? Kemudian Syekh Murtada jawab dengan satu jumlah. Ustaz dia jawab, tak layak bagi seorang mufti untuk berzikir dengan jumlah yang sekian. Maksudnya seorang mufti itu zikirnya perlu lebih banyak, sebab pertolongan Allah perlu dipohon lebih banyak lagi. Sebab itu kalau orang jumpa Syekh Murtada, bekal bawa balik mesti zikir, kan? Dulu kalau hujan, kalau dah lama tak hujan, contohnya orang ada masalah, anak-anak ke, masalah dengan isteri ke, kadang Syekh Murtada beri zikir-zikir tertentu, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala zikir tersebut mujarrab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain itu, bila kita sebut pasal uzlah ni, termasuklah uzlah kita yang kita sebut zaman media sosial ni, kita perlu beruzlah sebentar daripada media sosial. Bayangkan kalau bangun-bangun pagi, benda pertama yang kita lakukan adalah mengambil handset dan kita melihat mesej kawan-kawan kepada kita. Sebelum ada handset ni semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, benda pertama yang kita buat tentulah berzikir ataupun beribadat kepada Allah. Tapi bila dah ada handset ni, Masya Allah, godaan dia, banyak masa kita habiskan dengan handset. Baik. Sebagai hikmah ilahi di sini, tergambar sesungguhnya diri manusia itu senantiasa diselaputi oleh pelbagai penyakit yang tidak akan dapat diubati kecuali dengan jalan mengasingkan diri. Kalau bercampur, kita ni tak berhenti bercampur dengan orang ramai, maka kita akan bertemu dengan pelbagai masalah. Sebab itulah dicadangkan kita ambil masa sebentar, fikir balik tindakan-tindakan kita, memperhitungkan dan menghisap diri sendiri di ketika dan di tempat-tempat yang sunyi, jauh dari suasana dunia yang sombong, bongkak, hasad dengki, bermegah-megah dan sukakan keduniaan. Jadi kalau kita nak ikut trend dunia ni, trend orang memaparkan apa yang mereka ada, maka kita akan menjadi letih. Sebab itulah ulama kata, ambil masa, fikirkan kembali apa yang kita buat. Segalanya ini merupakan penyakit-penyakit yang mencengkam jiwa manusia dan menguasai hati sanubarinya, yang memainkan peranan yang sangat kotor demi merubah jiwa batin manusia, walaupun amalan soleh dan ibadat yang banyak. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, Hujjatul Islam Imam Ghazali kita kenal sebagai seorang yang alim di dalam bidang fiqh, dalam bidang syariat dan sebagainya. Ketika mana beliau
menjadi guru besar di madrasah nizamiyah di Baghdad. Ketika itu beliau, Allah gerakkan hatinya untuk merasa hairan dengan diri dia. Dia seperti merasa tidak ada kepuasan dalam dirinya, walaupun dia banyak mengajar dan sebagainya, tapi dalam hati kecilnya merasa resah dan tak ada macam something yang tak lengkap dalam hidupnya. Jadi apa yang beliau buat? Beliau mengasingkan diri selama 2 tahun di Damsyik. Kemudian selepas selesai beliau beruzlah, berubahlah kecenderungan imam kita, Imam Ghazali. Beliau mula terjun ke dalam bidang tasawuf, bidang tazkiyah, penyucian diri. Sebab beliau melihat setiap amalan jika tidak disertakan dengan tazkiyah dan sebagainya, dirasakan seolah perkara tersebut seperti kosong. Sebab itu ulama pesan, kalau kita belajar fiqah, kita mesti juga belajar tasawuf. Sebab orang yang belajar fiqah tanpa tasawuf, maka wataknya akan menjadi keras. Sebab belajar fiqah, biasanya kita belajar tentang hukum hakam, wajib, sunat, harus, Jadi kita cenderung kepada menghukum. Sebab itu kita perlukan tasawuf untuk kita seimbangkan watak tersebut. Begitu juga dengan orang yang belajar tasawuf, perlu juga seimbangkan dengan ilmu syariat, ilmu fiqah. Inilah penyakit dan wabak yang mencengkam manusia tadi, dan ia tidak mudah dibasmikan kecuali dengan beruzlah dan mengasingkan diri, dengan bertakarrub dengan Allah Rabbul Jalil dari semasa ke semasa untuk mendapat taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan seharian kita lah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, biasanya kita akan merasa letih. Kalau orang yang bekerja, letih dengan kerja, urusan kerja dan sebagainya. Jadi ambil masa khusus, kita buat dalam diary kita masa khusus untuk kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan satu masa khusus. Suatu perkara lagi yang perlu disebut, yang tidak kurang pentingnya di dalam penghidupan manusia dan para pendakwah, ialah menanamkan bibit-bibit cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati sanubari. Sebab tu adalah antara usaha kita untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan cintakan Allah tidak tercetus melalui kepercayaan kepada yang rasional, lantaran perkara yang rasional itu belum pernah lagi memberikan kesan kepada hati dan perasaan. Kalau kita nak bergantung kepada kekuatan akal kita dalam kehidupan ini, dia tidak memberi banyak kesan kepada hati dan perasaan kita. Sebab itu kita perlu didik perasaan kita melalui uzlah ataupun khulwah. Okey. Sesungguhnya segala perasaan yang berjaring-jaring di dalam hati manusia, dari takut, berani, cinta, suka, duka dan sebagainya, akan menjalankan tugas yang mungkin dapat dilaksanakan oleh daya fikiran biasa manusia. Baik. Sebab itulah dalam tajuk berkhulwah di Gua Hira ini, Syekh Ramadan menyarankan kepada kita untuk kita sama-sama menurut perbuatan Nabi SAW. Maksudnya ambil masa untuk kita berkhulwah, untuk kita memikirkan tindakan-tindakan kita agar kita tidak lari daripada petunjuk agama Allah SWT. Kita masuk ke dalam tajuk baru, iaitu penerimaan wahyu. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ditemukan wahyu yang pertama. Jadi ketika Nabi beruzlah di Gua Hira tersebut,
Setelah berlalu satu tempoh masa, maka datanglah wahyu yang ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis yang panjang. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dikhabarkan bahawa ia telah berkata, ini terjemahan hadis, permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik lagi benar di dalam tidur. Permulaannya dengan mimpi di dalam tidur. Sebab itu keadaan nabi-nabi berbeza dengan keadaan kita. Di dalam tidur pun nabi-nabi menerima wahyu. Maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Apabila Nabi bermimpi, keadaan mimpi itu datangnya seperti cahaya subuh. Kemudian Nabi disukakan untuk berkhalwat, berasingan diri. Nabi melakukan khalwat. Junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira dan beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam beberapa malam. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada ahlinya dan berbekalan untuk menyambung tahannusnya, ibadahnya. Bila Nabi duduk di Gua Hira sampai satu tempoh masa, Nabi akan balik untuk memperbaharui bekal untuk makan dan sebagainya. Sama seumpama itu juga hingga datanglah kepadanya kebenaran. Selepas berlalu satu tempoh masa, maka datanglah kebenaran. Sewaktu baginda di dalam Gua Hira, maka datang kepadanya malaikat. Lalu malaikat berkata, "Iqra', bacalah." Maka baginda menjawab, "Ma ana biqari', aku tidak pandai membaca." Maka Nabi SAW bercerita, apabila diarahkan untuk baca, Nabi jawab, "Aku tak pandai membaca." Kemudian Nabi cerita, kemudian Jibril menarik aku, maka dipeluknya kuat-kuat hingga terasa kepadaku kesungguhannya. Kemudian dilepaskan aku. Bila Nabi kata aku tak pandai baca, maka Jibril memeluk Nabi SAW kuat-kuat sehingga Nabi terasa sesak nafas. Kemudian Jibril lepaskan Nabi. Lalu Jibril berkata, "Iqra', bacalah." Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari'." Jibril kata lagi, "Iqra'." Nabi jawab, "Aku tak pandai baca." Kemudian diambilnya aku, lalu dipeluknya ketat-ketat kali yang kedua hingga terasa kepada aku kepayahan. Kemudian itu dilepaskan. Dan dia berkata lagi kali ketiga, "Iqra'." Maka berkata aku, "Ma ana biqari'." Aku tidak pandai membaca. Setelah itu Jibril mengambil daku buat kali ketiga, lalu dipeluk sungguh-sungguh hingga terasa aku eratnya. Kemudian dilepaskan. Maka Jibril berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram." Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Alaq. Maka pulanglah baginda dengan ayat-ayat itu dan hatinya gemetar. Sebab Nabi duduk sebelum ini, tak pernah sesiapa pun yang datang kepada Nabi. Tiba-tiba satu waktu datang seorang malaikat yang Nabi tidak kenal lagi, tiba-tiba menyuruhnya untuk membaca. Maka Nabi menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Selepas 3 kali Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Alaq, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia daripada darah. Bacalah demi Tuhan engkau yang mulia. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Lalu masuklah Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid seraya berkata,
selimutkanlah aku. Nabi berasa gemetar. Jadi bila bertemu dengan isterinya, Nabi kata selimutkanlah aku. Maka Nabi diselimutkan hingga hilang rasa ketakutan. Bila Nabi diselimutkan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah, maka Nabi hilang rasa takut. Sebab itu kita lihat daripada peristiwa ini pentingnya hubungan antara suami dan isteri. Kadang-kadang suami balik ke rumah dengan kepala serabut di tempat kerja dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang isteri menghadapi situasi tersebut? Jangan ditambah beban suami. Jadilah seperti Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah menenangkan suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebut sebelum ni, rumah Sayyidatina Khadijah di dalam syurga nanti ada 2 ciri khusus untuk Sayyidatina Khadijah. Rumah tersebut tidak ada suara bising, dan yang kedua, rumah tersebut tiada rasa penat di dalamnya. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah tidak pernah membuat Nabi merasa letih dengan sikapnya, dan yang kedua, Sayyidatina Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Sayyidatina Khadijah dah menyelimutkan Nabi dan Nabi merasa tenang, Nabi berkata kepada Khadijah, sesungguhnya aku takut ke atas diriku. Nabi kata, aku takut terhadap diriku. Lalu Khadijah pun berkata kepadanya, tidak, demi Allah tiada dihinakan engkau selamanya. Tengok isteri dia, Sayyidatina Khadijah kata, tidak, Allah tidak akan menghina engkau, kerana engkau sebenarnya bersifat rahim, engkau penuh dengan kasih sayang, dan engkau memikul bebanan, dan engkau berusaha terhadap orang yang tiada. Kita tahu sifat Nabi. Bila Nabi dapat sesuatu, Nabi tidak akan menyimpan untuk diri baginda. Sebab itu pernah berlaku apabila Nabi balik rumah, Nabi bertanya kepada isterinya, adakah makanan untuk kita makan hari ini? Bila isteri Nabi kata tiada, maka Nabi SAW pun membuat keputusan untuk berpuasa. Nabi tidak Nabi tidak mengeluh. Dengan apa saja keadaan, Nabi tidak mengeluh. Dan engkau berusaha terhadap orang yang tiada, iaitu orang susah, dan engkau menjamu tetamu, dan engkau menolong atas menolak bala. Nabi sangat memuliakan tetamu yang datang, dan Nabi SAW sentiasa bersedia untuk membantu sesiapa pun. Kemudian pergilah Khadijah bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Waraqah itu adalah seorang yang beragama Nasrani di dalam zaman jahiliyah dan pandai menulis kitab Ibrani. Apa Sayyidatina Khadijah buat? Sayyidatina Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah ni dia buat apa? Dia menyalin daripada kitab Injil daripada bahasa Ibrani. Waraqah ini ketika tua, dia telah menjadi buta. Maka Khadijah pun berkata kepadanya, wahai anak bapa saudara, cuba dengarkan kepada anak saudara engkau ini. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak bapa saudara, cubalah kau dengar kisah suamiku ini. Kemudian bertanya kepadanya Waraqah, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat itu? Waraqah bertanya kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya. Nabi cerita kepada Waraqah,
Setelah itu Waraqah pun berkata kepada Nabi, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa. Bila Waraqah dengar cerita Nabi, maka Waraqah kata, inilah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Waraqah ni orang yang ada ilmu-ilmu lama. Sekiranya aku masih muda remaja dan aku masih pula hidup, Waraqah kata, kalaulah aku ni umur aku muda dan aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, Waraqah kata, satu masa nanti Nabi akan diusir oleh kaum dia. Waraqah kata, kalaulah ketika itu aku ni muda dan aku masih hidup, Waraqah berniat untuk menolong Nabi SAW. Ketika mendengar bahawa Nabi akan diusir oleh kaumnya sendiri, Nabi segera bertanya, apakah mereka hendak mengeluarkan aku? Maka Waraqah menjawab, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan sekiranya aku dapatilah hari engkau itu, tentulah aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Kemudian tidak berapa lama sesudah itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun berhentilah. Jadi daripada peristiwa ini kita mengetahui bahawa Sayyidatina Khadijah ketika suaminya berasa risau, maka Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah, dan Nabi berceritakan kepada Waraqah apa yang dialami. Lalu Waraqah berkata, satu masa nanti Nabi akan diusir sendiri oleh kaumnya. Dan Waraqah kata, kalaulah ketika itu aku masih muda dan aku masih hidup, tentu aku akan menolong kau. Jadi lepas peristiwa bertemu dengan Waraqah ni, wahyu pun terputus. Baik, jadi insya-Allah sambungan hadis ni kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Jadi moga hari ini kita mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.